Subhanahu wa taala di atas limpahan ni'mat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat lagi kita meneruskan semua kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan amalan-amalan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan, perkara inilah yang akan kita bawa, yang akan kita bekal, insya-Allah, bila pada mana suatu masa nanti saya dan tuan-tuan akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan satu kalam daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana athar ini, kalam ini saya petik daripada kitab Nasaihul Ibad, yang mana athar ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membicarakan atau menceritakan mengenai bagaimana keadaan atau perumpamaan seorang manusia yang apabila dihantar ke perkuburan, apabila seorang manusia tiba saat kematian dan dihantar ke kubur, dan pada masa yang sama manusia tersebut tidak membuat bekalan, tidak membuat persiapan. Maka bismillahirrahmanirrahim, athar itu berbunyi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahawa man dakhala al-qabr bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Maksudnya, barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekalan, bila zadin, tanpa membawa bekalan, faka'annama, maka dia itu seolah-olah rakibal, Masya Allah, tabarakallah, kalam yang sangat-sangat mendalam, yang menceritakan mengenai bagaimana keperluan ataupun kewajipan ke atas setiap daripada kita yang mana perlu membuat persiapan, perlu membuat bekalan sebelum pada mana tibanya saat kematian dan kita akan menuju ke alam akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana membicarakan mengenai setiap manusia perlu membuat bekalan, perlu membuat persiapan. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala dah ingatkan pada kita. Dan insya-Allah surah ini perkara yang lazim, biasa tuan imam baca. Dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dalam ayat surah Al-Hasyr yang selalu kita dengar, lau anzalna hadzal qur'ana ala, daripada ayat tersebut, Allah Rabbi, daripada surah tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dalam pada mana kalian mengaplikasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian perlu lihat, perlu muhasabah, buat checklist. Wal tanzur, Allah suruh lihat di nafsu, lihat diri kita, muhasabah diri kita.
Tengok balik diri kita. Ma qaddamat lighad. Apa yang kalian nak bawa pada besok hari, iaitu bila mana kalian mati, kalian berjumpa dengan Allah. Apa bekalan yang kita nak persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi dalil kepada manusia bagaimana kewajipan kepada setiap manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini perlu membuat persiapan sebelum pada mana kalian menuju kepada alam akhirat. Sebab itu dalam athar ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana man dakhala al-qabr, karena apabila manusia itu mati, apabila manusia itu tibanya saat kematian, tempat persinggahan yang pertama, nah, sebelum pada mana dia menuju dalam perjalanan dia menuju ke alam akhirat, dalam perjalanan dia menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala, persinggahan pertama manusia itu adalah kubur. Dan syurga pertama. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi satu perkara yang pelik, menjadi satu perkara yang agak asing bila pada manusia seorang yang beriman dengan Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah hidupkan dia di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membuat bekalan ataupun persiapan sebelum pada mana dia menuju kepada alam akhirat. Kerana apa? Setiap daripada kita itu tahu, tuan-tuan, setiap daripada kita itu beriman kepada alam akhirat. Bagi itu tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebutkan man dakhala al-qabra. Al-qabra ini, tuan-tuan, kubur ini adalah tempat persinggahan pertama yang saya dan tuan-tuan, puan-puan akan singgah sebelum pada mana kita menuju kepada alam akhirat. Dalilnya tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya datangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Hani radhiyallahu anhu. Hani ini adalah maula Uthman radhiyallahu anhu, annahu qala, yang mana dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Hani ini adalah seorang hamba kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang telah dimerdekakan. Nah, makna kata hari ini pernah menjadi hamba kepada Sayyidina Uthman. Tapi dalam pada mana dia meriwayatkan hadis ini, dia telah dimerdekakan. Nah, dia bukan lagi hamba kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Nah, annahu qala kana Uthman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Hani radhiyallahu anhu sebutkan, suatu ketika aku melihat bagaimana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu waqafa ala qabrin. Nah, dia berhenti, Sayyidina Uthman berhenti ataupun duduk seketika di tanah perkuburan. Di tanah perkuburan. Dalam pada mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu duduk ataupun berhenti seketika, duduk seketika di tanah perkuburan, aku lihat pada ketika itu baka hatta yabulla lihyatahu. Sayyidina Uthman pada ketika itu menangis dengan sungguh-sungguh menangis. Sungguh-sungguh ni Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menangis. Hani radhiyallahu anhu sebutkan yabulla lihyatahu, sampai basah janggut dia tu. Nah, mana kata sungguh-sungguh lah nangis. Hari ini kalau kita pun maksimum nangis pun air hidung dia keluar. Nah, dapatlah masuk rasa sikit mulut, masih lagi. Nah, masya-Allah, barakallah. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pada ketika itu menangis dalam keadaan janggut dia basah. Maksud tak bayang, nangis sungguhlah. Faqila lahu, maka aku telah berkata kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, tudhkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadha. Wahai Sayyidina Uthman, sepanjang aku duduk dengan kau, sepanjang aku duduk dengan kau,
engkau telah mendengar pengkhabaran-pengkhabaran ataupun berita-berita mengenai syurga, berita-berita mengenai neraka. Fala tabki wa tabki min hadha. Tapi aku tak pernah tengok engkau nangis ketika mana engkau dengar berita syurga, berita neraka, seperti mana hari ini engkau nangis. Bukan kata dengar berita syurga, dengar berita neraka tak nangis. Nangis juga. Cuma kali ini bila duduk di tanah perkuburan dah, tuan-tuan, Ali radhiyallahu anhu ni kan dia hamba kepada Sayyidina Osman. Maka dia tahu lah tuan-tuan, daripada A sampai Z apa yang tuan dia suka, apa yang tuan dia buat, apa yang tuan dia tak suka, semua dia tahu. Sebab tu dia kata, aku tak pernah nampak kau nangis macam ni. Padahal kau dah banyak dah dengar mengenai syurga, kau dah dengar mengenai neraka. Allah Rabbi. Tapi pada tabki wa tabki min hadha, tapi kau tak pernah nangis seperti mana kau nangis hari ini, wahai Osman radhiyallahu anhu. Faqala, maka Sayyidina Osman radhiyallahu anhu sebutkan, telah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwal manzilin min manazilil akhirah. Allahu Rabbi. Kemudian Sayyidina Osman radhiyallahu anhu sebutkan, wahai Hani, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal qabra, sesungguhnya kubur ini, awwal manzil min manazilil akhir. Ketahuilah bahawa kubur ini adalah tempat persinggahan pertama dalam pada mana kalian menuju kepada alam akhirat. Kubur adalah tempat persinggahan pertama. Allah. Kita semua yakin kan waktu masa Nabi tuan, kita semua ini akan berpindah daripada alam dunia kepada alam akhirat. Saya dah baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Khalid bin Umair al-Adawi radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa innahum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Nah, kuliah yang lepas saya sebut dah hadis ini. Bagaimana dalil mengatakan bahawa setiap daripada kita itu akan melalui satu proses pemindahan daripada alam dunia kepada alam akhirat. Ataupun betul dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kata satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini betul dari Allah Subhanahu wa taala daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Nak cerita mengenai bagaimana persediaan ataupun dalam keadaan bersedianya malaikat Israfil menunggu arahan daripada Allah untuk meniup sangkakala. An-Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wastama'a al-udhuna mata yu'maru bin nafhi fayanfuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pelik melihat manusia bagaimana mereka ini boleh bersenang lenang, boleh bersukaria di atas muka bumi Allah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sedangkan wasahibul qarni, sedangkan empunya sangkakala tersebut, malaikat Israfil, malaikat yang meniup sangkakala itu namanya malaikat Israfil. Dalam Al-Quran pun Allah dah bagi tahu dah tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng. Setiap daripada kita akan melalui dua proses, dua tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala pertama, maka akan matilah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam dunia. Tiupan sangkakala yang kedua, maka akan bangkit seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Allah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, aku pelik dan aku risau bagaimana manusia yang ada dalam dunia ini boleh bergembira, boleh bersenang-senang, sedangkan wasahibul qarni sedangkan malaikat peniup sangkakala itu qad iltaqama al-qarna wastama'a al-udhuna. Aku pelik, sedangkan malaikat Israfil itu
dah letak dah sangka kalanya di mulutnya dan telinganya, ini Nabi kata sedang mendengar arahan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata dah, malaikat Israfil ni sudah sedia mendengar arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tiupan sangkakala tersebut sudah berada di posisinya. Qad iltaqama al-qarna wastama'a al-udhuna nabi. Sangkakala sudah berada dah pun dekat tempatnya dan telinganya Nabi kata wastama'a al-udhuna. Telinga malaikat Israfil sudah mendengar, sudah sedia mendengar arahan macam kita hari ni. Contoh dah. Tuan-tuan biasa tengok dah. Kalau orang lumba lari. Dah. Orang masuk pertandingan lumba lari tak kisahlah 100 meter ke 200 meter ke 400 meter ke tak kisahlah. Duk cuba kembali. Duk dalam keadaan bersedia tadi tuan. On your mark. Nah. On your mark. Bila sebut get set je. Nah. Dia punya posisi dia, badan dia, semua dah bersedia. Nah, dia dengar dia bunyi pistol tu, berdesuk dia lalu. Nah, dalam keadaan on your mark, get set, tuan-tuan tak bunyikan pistol, dia dengar bunyi apa pun. Nah, berdesuk dia lagi. Nah, kadang-kadang lumba lagi tu terbatas. Sebab apa? Ada yang mula dulu. Nah, sebab apa? Tuan-tuan nak bayang tak? Keadaan pelari-pelari pada ketika itu sudah bersiap sedia dengan persiapannya untuk lari terus. Nah, makna kata nah, kalau tuan-tuan masuk dalam keadaan diam, nah, tuan-tuan pecahkan belon pun dia akan lari. Macam itulah senang kata. Macam itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pelik tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Aku pelik, aku rusing. Bagaimana manusia boleh bersenang-senang sedangkan malaikat Israfil dah letak dah pun tiupan sangkakala di mulutnya dan telinganya sudah sedia mendengar arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk tiupan pertama. Allah. Maka itu tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faka'anna dhalika taqula 'ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu." Bila sahabat Nabi dengar benda ni, mereka jadi takut, jadi risau. Bila sahabat dengar Nabi sebutkan benda ni, jadi risau lah tuan-tuan. Mereka rasa risau, ya Allah, rasa dekat sangat akhirat dan rasa dekat sangat kiamat datang lah. Maka bila mana Nabi lihat mereka ini dalam keadaan gemetar, dalam keadaan takut, Nabi ajarkan satu doa. Doa ni kita duk pakat-pakat sama-sama amal lah. Bila mana tuan-tuan? Bila kadang-kadang lepas tahajud, lepas solat taubat, kita angkat tangan, pernah tak bila kita seorang-seorang, bila kita angkat tangan doa dengan Allah kan, tak semena-mena lah. Bila kita sebut, ya Allah, ampunkan dosaku, tak semena-mena dosa-dosa maksiat telah kita lakukan lalu di kepala kita. Jadikan kita rasa takut, jadikan kita rasa risau, jadikan kita rasa khawatir. Nah, tuan-tuan, bila mana dalam keadaan tersebut, kita dah angkat tangan doa Allah, minta sebagaimana Allah ampunkan dosa kita, tapi rasa gemetar, rasa takut Tuhan datang, tuan-tuan. Nabi SAW ajarkan kita doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Bukan semua. Nabi ajar doa ni kepada sahabat bila mana sahabat duk gemetar dengan Nabi SAW sebutkan perkara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Nah, kadang-kadang kita dah taubat dengan Allah, kita dah minta ampun dengan Allah, kita dah istighfar dengan Allah, tapi disebabkan mungkin perasaan keimanan kita yang mendalam dengan Allah, kita rasa risau, ya Allah, tergabah aku buat dosa ni, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah. Kita takut benda itu dah. Allah ampun ke tak dosa aku ni, Allah maafkan ke tak dosa aku. Bila mana ada perasaan macam itu tuan-tuan, baca doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Nah, baca doa. Maka Nabi ajar doa ini ketika mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in gemetar takut akan timbulnya hari kiamat. Allah. Nah, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita berbalik kepada hadis Ali radhiyallahu anhu. Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innal qabra awwal manzilin min manazilil akhirah. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dalam perjalanan kalian menuju kepada alam akhirat. Kerana berbuat fa inna minhu fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahawa kepada manusia semua bahawa kubur ini tempat persinggahan pertama? Kerana apa Nabi kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, barang siapa yang berjaya fa innaja minhu, barang siapa yang berjaya di RNR pertama ini, iaitu alam perkuburan, maka orang ini ba'dahu aisaru minhu. Perhentian-perhentian selepasnya itu pasti akan dipermudahkan olehnya. Akan tetapi wa illam yanju, akan tetapi barang siapa yang gagal, fail dekat alam kubur, dah fail lagi, RNR pertama dah gagal, Nabi kata apa? Fama ba'dahu ashaddu minhu. Perhentian seterusnya pasti lebih azab lagi, lebih dahsyat lagi yang dia lalui. Betul? Alam perkuburan tuan-tuan, insyaallah barakallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila sampai di tanah perkuburan, Nabi duduk termenung, tuan. Duduk termenung. Nanti saya datang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana termenungnya sifat Nabi ketika menghadap alam perkuburan. Kemudian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Nabi kata apa? Aku tak pernah lihat perkara yang lebih dahsyat, yang lebih gerun daripada alam perkuburan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun rasa risau bila sampai di tanah perkuburan. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba hari ini sama-sama kita bermuhasabah. Ini berdasarkan pengalaman saya. Pernah bertugas di Putrajaya, pernah bertugas di Senjaya, masyaallah. Sebab itu kalau saya yang uruskan jenazah pada hari tersebut, ini teknik saya lah, mungkin tuan-tuan imam boleh amalkan. Kalau saya yang uruskan jenazah, tuan-tuan, saya akan cuba datangkan satu suasana kesedaran untuk diri saya dan kita dan jemaah yang sampai. Masya-Allah barakallah. Kadang-kadang sebab tu, kadang-kadang ni lah, tuan-tuan nampak macam rockers. Dalam hati ada taman tau. Saya kalau kata duduk mandikan jenazah, tengok dia ada anak kecil, sambil mandi sambil menangis, aku tahu. Ya Allah, bayar anak-anak kat rumah. Masya-Allah barakallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya yang menguruskan jenazah tuan-tuan hari ini, tuan-tuan, kenapa saya nak sentuh sikit mengenai sensitiviti masyarakat itu di tanah perkuburan. Maaf nak, saya tak kata siapa-siapa dah, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Bukan apa, saya nak datang satu kesedaran bagaimana sensitiviti kita bila mana tiba di tanah perkuburan. InsyaAllah tabarakallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah perkuburan ini tuan-tuan adalah tempat persinggahan pertama Nabi kata. Kalau kita berjaya dekat sini, maka berjayalah perhentian-perhentian yang seterusnya. Kalau gagal dekat sini, gagallah perhentian-perhentian seterusnya. Tapi sayanglah tuan-tuan, masyarakat hari ini tuan-tuan, bila sampai di tanah perkuburan, ialah maklumlah, selain daripada hari raya yang mengumpulkan sanak saudara, teman dan taulan, kematian juga adalah salah satu wasilah mengumpulkan seluruh ahli keluarga dan teman taulan. InsyaAllah. Lagi pula raya PKP 3 tahun. Tahun ni baru nak beraya, insyaAllah. Semangat nak raya ni. InsyaAllah. Yalah, 3 tahun tak jumpa. Tiba pula dengar ada berita kematian. Sampai dekat kubur tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah.
hilangnya sensitiviti masyarakat di tanah perkuburan. Dialah lama tak jumpa dah. Dah yang meninggal tu pula kawan dia dah. Masya-Allah tabarakallah. Sayang kawan sayang. Cuma kadang-kadang benda tu dah keseronokan dapat berjumpa dengan teman-teman yang lain lebih daripada perkara susah itu. Nah, di tanah perkuburan masih lagi boleh gelak ketawa, masih lagi boleh ketawa terbahak-bahak, boleh cerita lagi pasal projek di tanah perkuburan. Wa na'udzubillah min zalik, kadang-kadang di tanah perkuburan masih lagi, maaf kata nak, boleh lagi duk isap wukuf tanah perkuburan lagi. Bukan saya kata salah, saya tak kata salah dah tuan. Saya tak kata salah dah, tapi saya nak timbulkan satu sifat sensitiviti masyarakat kita. Kita bukan hari-hari di kubur. Saya pun tak nak hari-hari di kubur. Tuan kalau suruh saya tidur kubur, saya tak mahu saya. Nak buat kena ada bangun cekik tak juga, apa yang susah. Kok kena Ustaz, duduklah Ustaz kubur. Kok kalau besok lusa saya datang sini jadi histeria ke boleh? Tak. Masya-Allah, tak nak, tak mahu saya. Nah, kesempatan yang kita ada di tanah perkuburan ini, cuba kita duduk sambil tengok traktor, apa nama, JCB, duduk di tanah. Cuba tengok, bayangkan ya Allah, satu masa nanti aku kat sini. Nah, hari ini aku baca talqin, hari ini aku uruskan jenazah. Esok lusa siapa yang nak uruskan aku punya jenazah? Esok lusa siapa yang nak baca talqin? Nah, insya-Allah barakallahu Tuhan. Sebab tu bukan kalau saya ni tuan-tuan, sebelum sampai lepas dah ada sembahyang di surau ataupun di masjid, saya nak besuk orang pertama akan sampai ke tanah kubur. Bukan apa, nak jaga sosial. Sampai sana, dah sampai, nah mana-mana saudara-saudara, teman-teman datang, saya kumpul sekejap. Bukan buat tazkirah pun, tak. Saya tak buat tazkirah. Nah, saya cuma cerita mengenai adab-adab di tanah perkuburan. Cukup. Cerita pasal adab-adab di tanah perkuburan. Bila kita build suasana tu, secara tak langsung suasana tu akan jadi satu suasana yang terhormat bila mana kita berada di tanah perkuburan. Mungkin tuan-tuan imam boleh amalkan benda ni. Kumpul semua, kumpul, bagi tahu kesedaran. Kenapa kadang-kadang kita lupa? Kita lupa mungkin. Nah, masya-Allah barakallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh juga amalkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia di tanah perkuburan. Hadis ini daripada Utsman radhiyallahu anhu. Nanti saya cerita dalam orang punyalah termenung Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai tanah kubur tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila sampai tanah kubur terdiam Nabi. Termenung Nabi. Nah, termenung Nabi. Nanti saya datang ke hadis. Tapi hadis ini yang hadis pertama saya awal Ibnu Utsman bin Affan, ini perkara yang mungkin kita boleh amal. Nah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini daripada Utsman bin riwayat Abu Dawud, bab al-istighfar indal qabr. Idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sebutkan, apabila setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan satu jenazah, itu mengebumikan satu jenazah, waqafa alaihi, Nabi akan duduk sekejap. Nabi akan duduk di kubur tadi. Nah, faqala, Nabi akan sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru li akhikum. Nabi kata, yang pertama, hendaklah kalian minta dengan Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang si mati. Nah, duduk daripada kita duduk sambil-sambil nak borak-borak, mungkin kita boleh ubah kita punya cara kita nak istighfar dengan Allah mengenai si mati. Istaghfiru li akhikum, yang pertama Nabi minta. Yang kedua, was'alu lahu bit-tahdid. Dan yang kedua Nabi kata apa? Doa dengan Allah supaya mana Allah tetapkan hati si mati tadi. Nah, dua benda. Pertama, istighfarkan untuk dia. Yang kedua, doa dengan Allah supaya mana Allah tetapkan hati si mati tadi. Kerana apa Nabi kata apa? Fa innahu al-an yus'al. Kerana sekarang ini dia sedang disoal oleh Munkar dan Nakir. Nah, ini dua benda yang Nabi SAW sarankan kepada kita apabila dia di tanah perkuburan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya datang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini daripada Barra bin Azib. Nah, juga riwayat daripada Abu Daud dalam bab al-mas'alah bil qabr. Dalam hadis ini dia sebenarnya hadis yang panjang. Nah, dia menceritakan bagaimana Nabi pernah menceritakan bagaimana kematian seorang mukmin, bagaimana keadaan kematian seorang kafir. Hadis ini panjang. Tapi saya nak ambil sedikit mukaddimah daripada hadis Barra bin Azib ini. Saya nak tunjukkan bagaimana Nabi SAW sendiri pun bila sampai di tanah perkuburan, Nabi duduk termenung, risau. Kan tadi saya bacakan hadis tadi, Nabi kata apa? Aku tak pernah lihat keadaan yang lebih dahsyat, yang lebih menggerunkan, melainkan suasana di tanah perkuburan. Allah, di alam perkuburan. Allah. Ada Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, nanti kalau ada masa yang lebih nanti saya cerita lagi dah bagaimana keadaan bagaimana keadaan orang yang mati dalam keadaan muslim dan bagaimana orang yang dalam keadaan kafir. Nah, tapi saya nak ambil sedikit untuk sama-sama kita lihat. Bukan aku, saya kata tadi, saya cuba nak datangkan satu kesedaran dalam diri kita. Lepas ni, kalau kita sampai di tanah perkuburan, we know what we must do. Nah, kita tahu apa benda yang patut kita buat di tanah perkuburan. Stop sekejap cerita ketahu-tahu, stop sekejap cerita pasal kerja, stop sekejap, renungkan diri kita, muhasabah diri kita. Duk tengok kan kubu batu nisan banyak tu, renung seketika. Nah, renung seketika apa akan datang satu masa nanti. Nah, ada Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sama sikit. Fi janazah rajulin min al-ansar fantahina ila al-qabr. Suatu ketika kami ini keluar, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan satu jenazah lelaki yang mana minal ansar, iaitu ahli Madinah, sahabat Nabi daripada Madinah, iaitu sahabat Nabi dari golongan Ansar. Fantahina ila al-qabri wa lamma yulhad. Kami sampai di tanah perkuburan, kami lihat, nah, kubur itu masih lagi belum siap dikorek lah. Nah, belum lagi siap disediakan untuk kebumikan jenazah sahabat Ansar ini. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dari itu Nabi SAW terus duduk wa jalasna haulahu ka'annama ala ru'usina at-tayr. Maka tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi duduk kami pun duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Barra bin Azib kata apa? Kamu lihat Nabi SAW duduk punyalah diam terpaku sampai dia kata apa? Ka'annama ala ru'usina at-tayr. Duduknya Nabi diam tadi, duduk terpaku katanya. Seolah-olah di atas kepala Nabi ada burung yang bertinggi di atas kepala Nabi. Nah, baik, kita lihat sifat burung kalau dia nak bertinggi atas pokok dia mesti tempat tersebut mesti statik. Betul? Setuju? Hatta kalau burung kalau kata pokok tu kalau kena tiup angin kuat pun dia gerak sikit pun dah terbang. Senang kata begitu. Betul? Setuju? Nah, memang sifat burung dia takkan duduk, dia takkan bertinggi dekat tempat lah. Lagi pula pernah tengok tak kat petrol yang ruang gitu memang takkan duduk ke situ Masya-Allah. Ni Nabi SAW duduk, punyalah statik, sampaikan boleh duduk seolah-olah bertingginya burung di atas kepala Nabi SAW. Nah, kemudian wa fi yadihi 'audun yanqudu bihi al-ard. Kemudian kami lihat, dalam pada mana Nabi duduk tu, dekat tangan Nabi ada satu ranting, satu kayu kayu 'aud yanqudu bihi al-ard. Sambil Nabi SAW pegang kayu tu, Nabi duk kuis tanah. Duk kuis tanah. Yanqudu bihi al-ard, yanqudu bihi al-ard. Nabi kuis tanah. Sedangkan kami pun tak tahu kenapa Nabi buat macam itu. Nah, maksudnya dalam keadaan tersebut Nabi duduk seolah-olah memikirkan sesuatu. Macam kita lah hari ni dalam pada mana kita duduk rusing, duduk mungkin dibelenggu masalah. Kadang-kadang kita termenung tapi kepala kita, jari kita buat macam ni. Contohnya buat macam ni. Kita pun tak tahu benda kita buat ni. Kita pun tak tahu kenapa kita buat ni. Macam tu Nabi duduk
duduk dalam keadaan penenung tadi tu. Nabi duduk, tangan Nabi tu ada apa? Kayu. Nabi terkuis duduk, usir tanah tu, kurik tanah tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kemudian Barra bin Azib kata, farafa'a ra'sahu. Duduk selepas kami duduk tengok Nabi nya, Nabi angkat kepala. Nabi angkat kepala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idhu billahi min adzabil qabr." Marrataini aw thalatha. Nabi angkat kepala, perkara pertama yang Nabi sebut, Nabi kata kepada kami. Nabi kata apa? Wahai sahabatku, mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Barra bin Azib kata apa? Aku dengar benda ni 2 kali ke 3 kali itulah aku dengar. Nabi SAW sebut benda ni. Ista'idhu billahi min adzabil qabr. Nabi sebut 2 kali ataupun 3 kali. Marrataini aw thalatha. Qala wa ya'tihi malakani fa yajlasani fa yuqani. Dan dah masuk dalam hadis yang tadi tu. Nah, makna kata nak tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, bila mana Nabi sampai di tanah perkuburan, Nabi ingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah Rabbi, bagaimana untuk minta perlindungan dari azab kubur, daripada azab kubur. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita boleh amalkan perkara ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita balik pada asar tadi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebutkan, man dakhalal qabra, barang siapa yang dimasukkan ke dalam kubur, dan ketahuilah kubur ini sungguh dahsyat, kubur ini tempat persinggahan pertama. Berjaya kalian di kubur ini, maka berjayalah kalian seterusnya. Kalau gagal kalian di sini, maka kalian gagallah untuk yang seterusnya. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata, bila zadi faka'annama, barang siapa yang masuk kubur tak bawa bekalan, tak buat persiapan, dia ini seolah-olah sedang merentasi rakibal bahra, dia sedang merentasi ataupun merenangi sebuah lautan yang sangat luas tanpa menggunakan bahtera, tanpa menggunakan sampan, tanpa menggunakan apa-apa wasilah kenderaan di atas laut. Nah, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konklusi daripada asal ini nak bagi tahu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebutkan, barang siapa yang masuk kubur tak buat persiapan, confirm gagal. Senang nak faham. Nah, barang siapa yang masuk kubur tak buat persiapan, confirm karam. Nah, bila zadid rakibal bahra bila safinatin. Allah confirm dia akan merentasi sebuah lautan dengan penuh kepayahan, dengan penuh kedahsyatan, dengan penuh kesusahan. Allah. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Konklusi daripada kuliah saya pada hari ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang saya sebutkan, bahawa kehidupan kita di atas hukum Allah Subhanahu wa taala ini adalah sementara saja, tuan. Hari ini tuan boleh jumpa saya. Esok lusa, kalau dengar pengkhabaran mengenai kematian saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maafkan diri saya dan sentiasalah doa untuk saya. Kerana kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara inilah dan dengan menyampaikan ilmu, dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah insya-Allah yang akan saya persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi saksi kepada saya untuk memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala dan redha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kalian. Hari ini tuan-tuan dalam keadaan hari Ahad ni, nak tidur badan penat, tapi tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dengar hadis-hadis Nabi, dengar ayat-ayat Al-Quran. Perkara inilah yang akan kita persembahkan depan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tuan? Untuk kita berjaya bila mana kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lagi pula kita berada di atas landasan platform Ramadan ini, tuan-tuan. Maka jangan sia-siakan peluang ini. Teruskan momentum ibadah kalian. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan syurga buat kita. Allah ampunkan kita. Dan akhir sekali Allah Subhanahu wa ta'ala redha dengan kita. InsyaAllah. Allah ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah jika ada rezeki kita berjumpa pada kuliah hadapan, insyaAllah. Kita banyak tasbih kafarah dan surah al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.